Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana suara? Alhamdulillah. Saya tak pakai mic ya. Fadil Zamri test. Okey, naik. Suara macam mana okey? Suara okey kah? Ni link baru. Tak faham apa maksud link baru? Suku kita mula ya. InsyaAllah kita bermula pukul 8 suku.
Suara jelas kan? Alhamdulillah. Tak perlu pakai mic kan? InsyaAllah. InsyaAllah pukul 8 suku kita mula. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu insyaAllah. Dah 18 orang. Alhamdulillah. Cakap siam dulu. Kita bersiaran dari Sungai Tiang, Titik Akak. Dah kampung sawah kecil. InsyaAllah. Bergegar bergegar-gegar. Ustaz Muhammad Najdi pun ada sama kita. Alhamdulillah. Segak tapi tak potong rambut lama ni. Nak cari mana potong rambut. Bergegak tu. Saya pakai monopod, letak atas monopod. Kadang saya duk tulis ni. Tu tak tepuk meja lagi dah bergegak. InsyaAllah kita mula pukul 8 suku sekarang Gegar kerana pakai monopod, lepas tu meja ni beringgut sikit dia dah ni. Tak maaf lah. InsyaAllah 8 suku kita boleh mula. Baik. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih di atas kita untuk bersama-sama kuliah maghrib sama dengan Az-Zuha. Dan selamat datang semua ke episod yang ke-8 siri Tazkirah Pembimbing Umrah Az-Zuha. Tazkirah ringkas Pembimbing Umrah Az-Zuha untuk hari ini. Bersama saya Firdaus bin Han, Pembimbing Umrah Az-Zuha insya-Allah. Tajuk yang saya akan bawa pada hari ini ialah kita tadabbur surah Asy-Syarh, Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Dan kita akan mengambil intipati-intipati
yang dikeluarkan, yang diistimbakkan oleh ulama daripada surah ini, dan kita cuba relatekan, kita cuba jalinkan, kaitkan dengan situasi semasa kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebananmu dan juga dosa-dosamu. Allazi anqadha dhahrak, yang memberatkan belakangmu. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa iza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sesungguh-sungguhnya urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Tuan-tuan, surah Asy-Syarh ini atau surah Alam Nashrah adalah surah Makkiyah yang diturunkan selepas surah Ad-Duha, dan pokok-pokok isinya di dalam surah Asy-Syarh ini adalah penegasan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya bahawa di samping setiap kesukaran itu ada kemudahan. Kerana itu diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tetap melakukan amalan-amalan soleh dan bertawakal kepadanya. Surah ini, tuan-tuan, ulama menafsirkan surah ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami melapangkan dadamu? Yang ulama menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana kecil, dan ketika mana peristiwa Isra dan juga Mi'raj, dibelah dada Nabi, dibelah jantung Nabi, dimasukkan al-hikmah, dimasukkan nur, dimasukkan ar-ra'fatu war-rahmah, sifat belas dan juga sifat rahmah, kasihan dalam dada Nabi. Dan dikeluarkan, sebelum itu dikeluarkan al-ghil wal-hasad, dikeluarkan sifat-sifat yang buruk sebagainya, dan itulah yang menyebabkan dada dan hati Nabi menjadi lapang. Allah melapangkan. Alam nashrah laka sadrak. Ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebananmu, dosa-dosamu. Allazi anqadha dhahrak, yang mana dosa-dosa dan juga keburukan-keburukan, bebanan-bebanan ini yang mana memberatkan belakangmu. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain dalam surah Fath, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampunkan dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taqaddam, apa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, apa yang datang selepas. Yang dulu, yang sebelum ini Allah Taala dah ampunkan dosa Nabi, yang selepas pun Allah Taala ampunkan dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kesalahan, dosa yang ni sebenarnya dia membuatkan diri kita terbeban, belakang kita terbeban.
wa rafa'na laka zikrak, dan kami telah mengangkat sebutan namamu. Harum nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama menafsirkan bahwasanya harumnya nama Nabi, diangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah diangkat fil awwalin wal akhirin, diangkat nama Nabi, sebutan Nabi, harum nama Nabi sallallahu alaihi wasallam orang dulu kepada makhluk-makhluk yang dulu dan makhluk-makhluk yang akan datang, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah Allah Taala mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga di dalam tahiyat setiap hari 5 kali sembahyang, bermaksud berapa kali kita berulang-ulang kita ucapkan tahiyat dalam sehari. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, iza zukirta ma'i, apabila aku disebut maka kamu juga akan disebut wahai Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra, kerana bersama dengan kesusahan itu adanya kemudahan. Inna ma'al usri yusra, diulang ayat yang sama, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu, kesulitan itu, adanya kemudahan. Jadi ayat ini mengatakan bahwasanya pada setiap satu kesusahan itu adanya kemudahan, dan bukan satu kemudahan tetapi 2 kemudahan. Sebab itulah ayat ini, apabila Nabi SAW diturunkan wahyunya dengan surah ini, Nabi gembira sangat. Dan Nabi, apabila turunnya wahyu ini, Nabi keluar daripada rumahnya dan memberikan berita gembira sahabat-sahabat baginda kepada umatnya. Nabi mengatakan, lan yaghliba usrun yusraini, tidak akan adanya satu kepayahan itu akan boleh mendandingi 2 yusraini, 2 kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Bagi setiap satu kesusahan, satu kesulitan yang dilalui, Allah akan berikan 2 kemudahan-kemudahan dan jalan keluar, insya-Allah. Ini janji daripada Allah. Sebab itu surah Asy-Syarh ini adalah surah penghibur hati bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, oleh kerana dalam setiap kesusahan itu Allah janji telah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Sebab itulah fa iza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai satu urusan, maka berletih-letihlah pula untuk urusan yang lain. Ulama menafsirkan bahawasanya apabila telah selesai urusan dunia, cari rezeki sebagainya, beribadahlah pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tafsiran yang lain mengatakan, apabila selesai sembahyang maka berdoalah kepada Allah. Ada tafsiran yang lain mengatakan, apabila selesai sembahyang fardu maka sembahyanglah sunat pula. Tuan-tuan, jadi ayat ini umum ditafsirkan oleh ulama dengan pelbagai tafsiran. Antaranya yang telah kita sebutkan tadi. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala mengatakan, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaklah kamu berharap. Harap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan hanya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ini ayat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ulama menafsirkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam satu ceramah oleh Syekh Al-Allamah Dr. Syekh Ali Al-Qarahdaghi, ulama besar yang duduk di Qatar sekarang, Syekh Ali Al-Qarahdaghi menafsirkan bahawasanya walaupun surah ini diturunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita sebagai umat Islam boleh mengambil pengajaran dan iktibar, intipati yang boleh menjadi panduan kepada hidup kita. Apakah yang kita boleh ambil daripada surah ini?
Beliau mengatakan dalam surah ini Allah memberikan kepada kita faktor-faktor yang membuatkan hati kita lapang. Asbabu syarhis sadri, membuatkan jiwa kita tenang. Iaitulah asbab yang zaman sekarang ini zaman orang banyak depression, banyak kemurungan, banyak stres. Jadi surah Asy-Syarhi ini sebenarnya memberi solusi kepada masalah kita ni. Tambahan lagi tuan-tuan, apabila kita berada dalam perintah kawalan pergerakan PKP yang dilanjutkan lagi 2 minggu, Masya Allah, berapa ramai orang kita yang kemurungan, yang stres, yang depression, yang tertekan, yang jiwanya serabut dan sebagainya. Tuan-tuan, mungkin kita boleh ambil sedikit sebanyak pengajaran intipati daripada surah ini. InsyaAllah kita tengok apakah faktor-faktor, sebab-sebab yang boleh membawa kepada ketenangan di hidup kita, insyaAllah. Walaupun kita hidup dalam rumah kita yang sempit, tak boleh keluar dan sebagainya, moga-moga surah Asy-Syarhi ini membimbing kita untuk menjadikan kita lebih tenang, menjadikan kita lebih lapang dada untuk menghadapi ujian-ujian, insya-Allah. Syekh Ali Al-Qarahdari menyenaraikan ada 6 sebab yang membawa kepada ketenangan jiwa di dalam surah ini. Yang pertama adalah berdasarkan kepada ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad? Jadi ayat ini menerangkan kepada kita sebab faktor yang pertama untuk kita tenang adalah i'timad 'ala Allah. Al-i'timadu 'ala Allah. Kita bergantung kepada Allah. Allah lah yang membuatkan hati kita tenang. Daripada Allah lah segala-galanya. Iman dengan Allah, i'timad dan bergantung kepada Allah akan membuatkan seseorang itu tenang. I'timad 'ala Allah. Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Seterusnya faktor yang kedua. Boleh tuan-tuan anda dengar? Tuan-tuan? Okey, cuba like sikit bagi semua kita nak tengok. Cuba like sikit. Boleh ikuti. Yang pertama apa sebabnya tuan-tuan? Tulis sikit. Faktor untuk melapangkan dada, iaitulah al-i'timad 'ala Allah. Kita bergantung hanya kepada Allah, beriman, percaya kepada Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Insya-Allah Allah lah yang melapangkan dada. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, wa wada'na 'anka wizraka allazi anqadha dhahrak, dan kami menghilangkan bebanan dosa dan juga kesalahan ke atas kamu yang memberatkan belakang, membebankan kita. Tuan-tuan, Syekh Ali Al-Qarahdari mengatakan yang kedua daripada ayat ini, benda yang boleh membuatkan kita tenang, hidup kita menjadi lapang, jiwa kita tak serabut, adalah dengan tidak ada kesalahan dan juga dosa. Kita jauhi sebaik mungkin, seboleh mungkin dosa-dosa dan juga maksiat. Sama ada dosa dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa kesalahan kita dengan makhluk-makhluk Allah. Tuan-tuan, penting faktor yang kedua ini untuk membuatkan jiwa kita lapang. Kerana apa? Kerana ada satu istilah yang disebut, orang putih panggil apa ya? Merasa bersalah, guilty, feel guilty. Apabila orang itu berasa bersalah ya, apabila dia buat salah kepada orang, buat salah dengan Allah, berdosa, dalam jiwa dia ni Arab sebut ta'nibud dhamir. Dia menyeksa jiwa dia. Dia membuat dia setiap hari, setiap masa, setiap waktu, setiap saat dia merasa bersalah kerana dosa-dosa dia, sama ada dosa dengan Allah, dosa dengan makhluk. Tuan-tuan, kalau kita ni rasa berdosa, hati kita rasa berdosa, bersalah, kita secara automatiknya kita akan ta'nibud dhamir, kita menyeksa jiwa kita. Sebab itu, sebab yang kedua untuk kita menjadi tenang adalah kita menjauhi maksiat dan juga dosa-dosa dengan Allah ataupun dengan makhluknya. Jadi bila kita tidak ada rasa bersalah dengan tidak ada ta'nibud dhamir, feel guilty itu, insya-Allah membuatkan hati kita menjadi tenang.
Tuan-tuan, Syekh Ali juga mengatakan daripada ayat yang keempat, wa rafa'na laka zikrak, dan kami mengangkat sebutan namamu. Jadi daripada ayat ini yang ketiganya adalah sebab yang menjadi ketenangan, membawa kepada kelapangan jiwa, kelapangan dada adalah az-zikrul hasan, sebutan yang baik, nama yang harum. Kalau nama kita buruk tuan-tuan, kita rasa tak sedap, kita rasa tak tenang kalau nama kita tak elok. Sebab itu kita kena buat benda yang membuat kita hendaklah menjauhi perkara-perkara yang membuatkan nama kita jadi buruk. Menjauhi juga kita mencari juga membuatkan nama kita ni menjadi harum. Sebab itu az-zikrul hasan insya-Allah akan membuatkan kita ini merasa tenang. Sebutan nama yang harum ni tuan-tuan diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim minta disebut-sebutkan namanya Allah. Boleh minta? InsyaAllah. Sebab itulah sampai ke hari ini kita sebut juga nama Nabi Ibrahim dengan sebutan yang harum, jasanya yang besar. Khususnya tuan-tuan apabila kita pergi ke Mekah, Madinah menunaikan fardu haji ataupun sekurang-kurangnya menunaikan umrah. Az-zikrul hasan. Apabila kita pergi haji ataupun kita pergi umrah. Jadi saya nak iklankan tuan-tuan daftarlah dengan Az-Zuha kita ada buat insya-Allah tanpa ada deposit. Tuan-tuan boleh daftar dulu untuk melakukan umrah insya-Allah tanpa bayar deposit. Dalam umrah tuan-tuan, insya-Allah bila kita pergi umrah, rupa-rupanya banyak perkara-perkara yang ada di Mekah sebagainya, di Mekah khususnya menyebut nama Nabi Ibrahim. Dalam sembahyang kita dah sebut Allahumma salli ala, dalam selawat tu, selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir. Dan ketika mana dalam umrah pun kita melihat ada maqam Ibrahim, ketika mana kita tawaf di dataran tawaf di Kaabah ada maqam Ibrahim. Siapa yang membina, mengangkat, iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Tuan-tuan, Az-zikrul hasan ini, nama yang baik, sebutan nama yang harum, yang baik ini tuan-tuan membuatkan kita, jiwa kita jadi tenang. Sebaliknya, apabila nama kita buruk, nama kita tidak harum, tidak ada az-zikrul hasan, akan membuatkan hati kita tidak menjadi tenang. Sebab bila kita nama buruk ini tuan-tuan, orang sebutan buruk, na'udzubillah, kita minta simpang daripada kata tersebut insya-Allah. Seterusnya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. I'tiqad. Ya, Syekh Ali yang keempat, Syekh Ali mengatakan bahawasanya faktor yang membawa kepada kelapangan dada, ketenangan jiwa adalah kita percaya bahawasanya di sana bersama dengan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Inna ma'al usri yusra. Dan ba'da ad-dhiqi, selepas mana kesempitan, ya'til faraju, akan datang pembukaan insya-Allah. Lepas sempit akan ada pembukaan. Ulama sebut wala rubba nazilatin yadhiqu biha al-fata dar'an wa 'indallahi minha al-makhraju kamulat falamma istahkamat halaqatuha furijat wa kana yazunnuha la tufraju. Dan barangkali ada musibah yang menimpa, menyempitkan seseorang dalam keadaan sebenarnya di sisi Allah ada jalan keluar. Kesempitan itu kamulat, dia lengkap, dia sempurna, dan dia mengetat, istahkamat. Apabila ketika itu mengetat, apabila musibah ini kita dah rasa tak ada jalan keluar, maka furijat, maka dia terbuka dengan sendirinya. Itu adalah sunnatullah. InsyaAllah kita percayalah bahawasanya setiap kesusahan, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar insyaAllah di akhirnya. Itu janji daripada Allah, fa inna ma'al usri yusra.
inna ma'al usri yusra. Apabila kita berfikir, kita percaya, kita yakin sebegini, insya-Allah jiwa kita tetap akan tenang. Selepas itu, fa iza faraghta fansab. Apabila telah selesai satu urusan, maka jangan berehat. Jangan duk nak rehat. Fansab, terus buat kerja lain. Tuan-tuan, daripada ayat ini Syekh Ali mengeluarkan faktor yang kelima untuk ketenangan jiwa kita, ialah kita menyusun hidup kita dan menguruskan urusan dan tugasan yang kita perlu buat. Sebab kadang-kadang orang ini dia jiwanya tak tenang adalah kerana banyak kerja yang tak siap. Banyak kerja yang tak siap. Jadi ayat yang kelima, yang ketujuh, ayat yang ketujuh ini memberikan satu solusi kepada kita, iaitulah kita urus dan susun urusan hidup kita, susun tugasan kita. Fa iza faraghta fansab. Apabila telah selesai satu urusan, maka berletihlah untuk urusan yang seterusnya. Ayat ini juga memberikan kita satu bimbingan kepada kita bahawasanya ada kerja yang bersifat rutin yang kita buat setiap hari. Ada kerja yang bersifat jangka masa pendek yang kita perlu habiskan dalam masa 3 hari, seminggu, sebagainya. Dan ada urusan tugasan kita yang mana bersifat jangka masa panjang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apabila selesai satu urusan, teruskan berletih pula dengan urusan yang satu lagi. Maksud kepada kita bahawasanya ada urusan yang kita memang berpanjangan, ada target kita yang long term punya target yang kita perlu uruskan. Sebab itu, contohlah saya bagi contoh yang mudah lah dalam rumah sebagai suri rumah. Kalau ada di antara kita ni, yang ibu-ibu, kakak-kakak yang mana bekerja ataupun dah lah kerja di luar, lepas tu di rumah pun menjadi suri rumah, menyusun atur rumah. Kadang-kadang rumah selerak, serabut, tak tahu nak mula dekat mana. Macam mana nak buat rumah bagi ni jadi elok ni? Hak rutin nak kena buat, nak masak lagi rutin, nak mandi lagi, nak mandi anak lagi, nak urus anak, itu rutin. Jadi rumah serabut, macam mana nak buat? Jadi kita mulakan, dari rutin kita jalankan macam biasa. Kita mulakan satu persatu jangka masa pendek. Okey, hari ni nak habiskan bilik ni, bagi settle, bagi cantik, susun. Esok bilik ruang tamu pula, esok bilik anak pula, sebagainya. Itu untuk jangka masa pendek. Dan untuk jangka masa panjang, sebabnya kita nak semua rumah kita itu, seluruh kawasannya baik. Dalam rumah lagi, nak luar rumah lagi untuk kita uruskan, pasu-pasu bunga, baja tak bubuh lagi, tanah tak gembur lagi dan sebagainya. Tuan-tuan, itulah fa iza faraghta fansab, inilah menjadi keyword, menjadi kunci kepada kita untuk kita menguruskan tugasan-tugasan kita. Yang pertama yang bersifat rutin, habiskan yang kita selalu buat. Yang kedua yang bersifat jangka masa pendek, dan yang ketiga bersifat jangka masa panjang. Apabila kita selesai buat benda ni, ada target. Dan kita ada target untuk setiap satu kerja yang kita buat, ada yang kita perlu habiskan dalam masa jangka yang pendek, ada yang target kita yang panjang lagi, yang kita perlu habiskan sedikit demi sedikit kita kena buat. Ada rutin, ada tugas yang kita selesaikan untuk kita buat hari ini, tapi untuk jangka masa panjang. Tuan-tuan, jadi itu yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Qarahdari, faktor yang kelima untuk ketenangan jiwa. Bila habis kerja kita, bila tidak ada beban ini yang kita rasa serabut, tugas-tugasan kita yang kita banyak, yang kita kadang-kadang yang kita bekerja di pejabat lah, tuan. Dan fail banyak, kerja banyak, data banyak nak kena isi sebagainya, susun. Bagi ada target, sehari mesti ada habis kerja. Ada habis target kita, sekat hari ni nak habis kerja mana. Jangan kita lunggut ke esok pula kita tangguh-tangguhkan. Kalau tangguhkan, tuan-tuan, lama-lama dia akan jadi bertimbun, dan ketika itulah jiwa kita jadi serbut dan juga tidak ada ketenangan. Tak habis kerja, tak tenang, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Qarahdari, diambil daripada surah ayat yang terakhir, ayat ke-8, wa ila rabbika farghab, iaitulah kita buat kerja, kita apa pun hidup di atas muka bumi ini, tuan-tuan, itulah kita hidup dengan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala.
ibtigha mardatillah, kita nak redha Allah sahaja, lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah, akan bawa kita jadi tenang. Syekh Ali mengatakan, dia cerita bahawasanya dia pergi melakukan amalan kebaikan kepada dia rumah orang tua-tua, tinggal je. Kita ni punyalah jaga mereka, sayang mereka, bagi makan. Tiba-tiba anak ni tak buat apa. Saya dulu kerja sungguh-sungguh dengan kawan-kawan ni, berjaya. Tapi bila kita duduk rumah orang tua-tua ni, dah tak ada apa ni, seorang pun tak ingat kita, tak mai tengok kita. Tak ada, dia tak kenang jasa. Tak kenang jasa kita, tuan-tuan. Kalau kita ini mengharapkan balasan daripada makhluk, tuan-tuan, maka kita tidak akan tenang. Sebab manusia ni bersifat bakhil dan sebagainya. Kita tanamkan bahawasanya apa yang kita buat hanya ila rabbika farghab, kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun manusia tidak membalas jasa-jasa baik kita, insya-Allah kita ingat Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beriman. Insya-Allah Allah tidak akan pernah sia-siakan kita. Tetapi kalau kita mengharapkan balasan daripada manusia, jadi jiwa kita tak tenang. Sebab manusia ni memang dia tidak akan boleh memenuhi permintaan kita. Dia tidak akan, malah ramai yang lupa kepada jasa dan bakti orang. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam musim PKP kita ini, ramai yang jiwanya tak tenang. Cubalah tuan-tuan, ambil 5 ini. Kita bacakan sekali lagi sebab-sebab ketenangan jiwa oleh Syekh Ali Al-Qardari yang dia istinbat daripada surah Asy-Syarh, Alam Nashrah. Yang pertama, al-i'timad 'ala Allah, kita bergantung kepada Allah. Yang kedua, wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak, iaitu kita menjauhi dosa dan juga menjauhi maksiat dan juga dosa, sama ada kepada Allah ataupun kepada makhluk. Yang ketiga, sebab yang ketiga, az-zikrul hasan wa rafa'na laka zikrak, menjaga nama yang harum. Kita jangan membuat perkara yang memburukkan, membusukkan nama kita, sebenarnya akan membuatkan kita menjadi tak tenang. Jadi jaga nama kita yang harum, atau membuat perkara yang boleh membuatkan orang ingat kepada kita dengan ingatan yang manis-manis, yang harum. Yang keempat, dia ambil daripada ayat yang kelima dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita i'tiqad bahawasanya selepas mana datangnya kesulitan, pasti ada kemudahan yang Allah Ta'ala akan bagi. Bukan setakat satu kemudahan. Selepas satu kesulitan, pasti ada 2 kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi. Yang kelima, faktor yang kelima ialah organize. Kita tertibul umur wa tanzimul amal. Kita organize kerja yang bebanan kerja kita tertib dan juga tanzim. Kita organize, kita susun kerja kita, ada yang rutin, ada yang jangka pendek kita boleh selesaikan, ada yang jangka panjang selesaikan kerja kita. Sehari mesti ada target untuk kita selesaikan kerja. Insya-Allah bila tersusunnya tugasan hidup kita ni habis, tugasan siap. Insya-Allah kita tenang. Dan yang terakhir, ya, itulah diambil daripada yang keenam, yang kelima tadi diambil daripada ayat fa iza faraghta fansab. Dan yang terakhir, yang keenam, faktor melapangkan dada kita adalah ar-raghbatu lillahi wahdah, ibtigha mardatillahi wahdahu, lillahi ta'ala. Kita buat apa pun harapkan kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Insya-Allah kita berdoa sedikit, ya, kita berdoa sama-sama insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelapangan selepas mana kesempitan yang kita hadapi ini, khususnya kepada rakyat Malaysia dan seluruh dunia insya-Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wa salamati wal 'afiyati fi dinina wa dunyana. وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اجعل ماليزيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
اللهم اجعل ماليزيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ماليزيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tuan-tuan, sebelum tu insya-Allah malam esok pada waktu yang sama kita bersama dengan episod yang ke-9 daripada siri Tazkirah Ringkas Pembimbing Umrah Az-Zuhad, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.